kepentingan kita untuk membangkitkan masyarakat kita ni berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepada kefahaman Rasulullah itu sendiri. Kalau saya boleh letak dalam bahasa saya, Al-Quran dan Sunnah dan disiplin ilmu memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah. Isu disiplin ilmu ni penting. Semua orang nak balik pada Quran dan Sunnah, betul? ISIS pun nak balik pada Quran dan Sunnah. Kalau tanya Batiniyah pun dia akan kata Quran Sunnah lah kan. Khawarij pun, semua tak ada aliran yang kata tak nak balik pada Quran Sunnah. Tapi awak akan perasan perbezaan besar dia adalah how aliran-aliran ini approach Quran dengan Sunnah. Adakah dia approach dengan nafsu dia, dengan akal dia yang tidak berpandukan ilmu, atau dia ada disiplin keilmuan? Disiplin ilmu tu penting ni. Sebab tu kami banyak ulang disiplin ilmu. Apa benda disiplin ilmu ni? Disiplin ni maksud dia apa? Apa maksud disiplin? Beza orang berdisiplin dengan orang tidak berdisiplin. Apa beza dia? Peraturan, konsistensi, ada kaedah, boleh dibuktikan, dia ada sequence, dia teratur, dia apa lagi, dia tidak sembrono, dia tidak sembarangan. Disiplin ni dia tidak ada percanggahan juga, dia ada falsafah yang jelas. Itu disiplin. So bila kita kena ada disiplin untuk memahami Quran dengan Sunnah, maksud dia kita nak approach Quran dengan Sunnah itu berdasarkan bagaimana disiplin ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri untuk kita memahami Quran dan Sunnah. Faham tak? Saya ambil contoh mudah. Boleh tak saya pergi pada Quran, ambil satu ayat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Itu ayat Quran tu, saya ikut Quran tu. Siapa awak nak kata saya tak ikut Quran? Saya ikut Quran. Tapi Tuhan kata celakalah orang yang solat. Apa masalah saya? Bila saya faham Quran macam tu, saya tak nak solat sebab Allah kata celaka orang solat. Salah saya adalah saya tidak mengikut disiplin membaca Quran dengan betul. Apa disiplin dia? Sesebuah idea yang Allah sampaikan dalam Quran itu, dia ada hujung pangkal dia. Kau jangan pergi datang, pergi potong, ambil kat tengah-tengah, lepas tu kau pegang. Itu melanggar disiplin ilmu. Bukan sekadar baca Quran, baca buku sesiapa pun, mana boleh buat macam tu. Ini yang orang-orang macam lepat buat. Tak maaf saya cakap berterus terang. Orang-orang macam banyak-banyak lagi lah pengamal-pengamal ajaran seperti ini, kebatinan seperti ini. Dia kata surah ni ayat ni, surah ni ayat ni. Orang yang tak faham, wah, dia macam Zakir Naik ni tapi rambut reggae macam Zakir Naik. Kan? Surah ini ayat ni, surah ini ayat ni. Orang yang faham dia tak akan sway. Dia akan kata ni mengarut ni. Lontaran-lontaran dia tak ada kena mengena dengan idea dia nak bawa. Tak ada kena mengena. Itu ikut hawa nafsu sebenarnya. Ayat tu tak ada kaitan dengan point yang you nak convey sebenarnya. Sebab orang awam tak check. Siapa yang baca, tengok lepat ni, buka Quran, check surah ni ayat ni, surah ni ayat ni. Bila buka pun baca terjemahan je. Sebab nuzul sempat baca ke? Sebab tu dia suka campak banyak-banyak. 5, 6, 7, 8 ayat dia campak. Kasih gambaran yang I follow Quran. Sama dengan hadis. Boleh tak saya pergi ke dalam satu Sahih Bukhari, saya ambil satu hadis, Nabi kata saya berpegang pada hadis ni. Apa yang patut dibuat? Dalam bab ini kita kena kumpulkan semua yang Nabi cakap berkenaan dengan dia. Semua yang Nabi cakap berkenaan bab ini kita kumpul dulu. Sebab kadang ada dekat depan kitab, kadang kat tengah, kadang kat hujung. Engkau pergi ambil dekat satu yang kat tengah-tengah tu, out of context, habis. Ini orang malas nak buat dan itu memerlukan disiplin ilmu. Contoh ayat jihad. Macam mana ISIS jadi ISIS? Adakah kita nak nafikan dalam Al-Quran ada ayat yang suruh berperang? Ada. Faqtulul musyrikina kaffah. Bunuhlah orang-orang musyrikun tu kafatan. Semuanya. Kan? Lepas tu ada ayat qtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuh mereka di mana selama kamu jumpa mereka. Itulah yang orang musuh-musuh Islam buat juga.
Tapi geng-geng yang macam ni, semua ajaran sesat dalam Islam pun buat benda sama. Dia buat benda sama. Allah kata, wa in janahu lisilmi fajnahlah. Kalau mereka cenderung kepada keamanan, engkau pun mesti cenderung kepada keamanan. Itu dia orang takut. ISIS tak pernah dengar lah dia orang quote ayat tu. Al-Qaedah ke wallahu alam tak pernah quote. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak pernah halang kamu buat baik kepada mereka-mereka yang tidak menghalang kamu daripada mengamalkan agama kamu dan tidak menghalau kamu keluar, untuk kamu buat kebaikan dan ihsan kepada mereka. So kumpulkan. Cara kita nak berinteraksi dengan orang bukan Islam, kumpulkan dulu. Dalam bab yang satu, kumpulkan. Itu bukan you boleh buat in just opening terjemahan. It needs discipline, patience, sabar. Yes. Abu Ali Al-Farisi dia kata Al-Quran kulluhu kasuratin wahidah. Quran itu satu surah. Subhanallah. Tengok semua sekali. Cantik. Abu Ali Al-Farisi kata apa? Quran ini, seluruh Quran macam satu surah. Kamu nak faham satu surah tu, kamu tak boleh ambil secara terpotong-potong. Kamu kena ambil mukadimah dia, pertengahan dia dan hujung dia. Dan berapa banyak surah yang last-last dia ada rumusan kepada cerita. Kan? So kena ambil as a whole surah. Kisah Nabi Yusuf contoh. You ambil bahagian laqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf pun ada teringin kepada Zulaikha. Lepas tu you ambil cerita tengok. Nabi pun ada keinginan nak melakukan maksiat tu. Padahal lepas tu je, laula ra'a burhana rabbi. Kalau dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Nabi Yusuf pun akan mungkin berkeinginan begitu. Tapi kerana dia nampak tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia just as simple as one ayat je tu. You potong one ayat je, cerita jadi cerita lain. So apakah lagi dengan seluruh Quran? Masalah dia orang malas nak baca seluruh Quran. Orang malas nak take note dan nak baca konteks ayat, sebab nuzul. Lepas tu apa Nabi cakap pasal ayat tu? Takes disiplin. Ikhwah, disiplin. Sabar, kontrol. Ini yang nafsu manusia tak boleh tahan. Cepat ustaz, apa conclusion dia? Nampak? Apa yang dia ni berpusing-pusing bercakap sampai 2 jam ni kan? So what's your point? Cepat. Nampak? Itu apa tu? Gopoh. Dan ketidaksabaran. Dan nafsu yang tidak terkawal. See? So kalau lupa semua benda yang saya cakap hari ni, ingat disiplin ilmu cukup lah. Disiplin ilmu dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.